billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Naufal Hafiz bin Cik Fiza, nombor matrik 058253. Pada kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang ijarah. Okey. Maksud ijarah ni. Okey, perkataan ijarah ni sudut bahasa dia ialah berasal dari perkataan ajrun, ya'jir, ajron dan juga ijarah, yang bermakna sesuatu yang diberikan sebagai ganjaran kepada sesuatu perbuatan. Adapun makna ijarah ni di sudut fiqh terdapat pelbagai takrif yang diberikan oleh fuqaha terhadap pengertian ijarah mengikut kefahamannya masing-masing terhadap konsep ijarah itu sendiri. Okay, kita fokuskan kepada mazhab Syafi'i. Okay, mazhab Syafi'i telah mentarifkan ijarah ni sebagai akad kaidah manfaat yang ditujukan dan diketahui di mana ia boleh diperolehi melalui bayaran tertentu terhadap sesuatu yang diharuskan dengan bayaran tertentu. Okay, kita sambung pada pensyariatan ijarah. Ijarah ni merupakan sebuah akad yang diharuskan atau diberikan dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ijarah ni sebagai satu akad yang mana untuk memudahkan urusan kehidupan manusia. Para fuqaha pula bersepakat di atas pensyariatan ijarah ini, yang mana berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma' yang menunjukkan kebolehan dan keharusan ijarah itu sendiri. Okey, kontrak sewa ni ataupun ijarah ni ada dua jenis, iaitu penyewaan barang dan juga sewa cagaran. Okay, penyewaan barang ni dalam bahasa Arab dia ijaratul ain, iaitu menyewa yang melibatkan perkhidmatan yang diperoleh dari barang tertentu. Contohnya, pemilik ini berkata, saya menyewa rumah ini kepada anda atau sebuah kereta yang dikenal pasti oleh kedua-dua belah pihak. Okay, yang kedua sewa jaminan. Dalam bahasa Arab dia ijaratul zimmah, iaitu sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperolehi melalui jaminan pemilik. Contohnya, penyewa ni dia mengupah seseorang itu untuk menghantarnya ke sesuatu tempat menggunakan sebuah kereta yang menyatakan sifat-sifatnya berdasarkan jaminan pemiliknya, atau menyewa sebuah kereta yang dinyatakan sifatnya berdasarkan jaminan pemiliknya untuk tempoh tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Firdaus bin Muhammad Nazlan, nombor matrik 058170. Jadi saya akan meneruskan mengenai pelaksanaan ijarah. Yang pertama, rukun-rukun ijarah. Rukun-rukun ijarah ini terdapat 4, iaitu yang pertama, 2 orang yang berakad ataupun al-akidani. Yang kedua, sirah. Yang ketiga, manfaat ke atas barang tersebut. Dan yang keempat, ujrah, iaitu upah yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Okey, seterusnya mengenai syarat-syarat ijarah. Yang pertama, al-akidani. 2 orang yang berakad itu mestilah berakal dan balik, yang mana dapat membezakan di antara yang baik dengan yang buruk. Seterusnya, rukun yang kedua iaitu sirah akad, iaitu ijab dan qabul di antara mu'jir dan musta'jir. Secara umumnya sirah ini terdapat 2, iaitu sirah as-sarih dengan sirah dan sirah kinayah. Rukun yang ketiga iaitu ma'qud alaih, manfaat ke atas barang. Barang itu haruslah dimiliki oleh akid. Adanya penjelasan mengenai manfaat barang tersebut. Adanya penjelasan waktu.
barang sewaan haruslah memenuhi syarat dan sah dari segi syarak. Dan rukun yang keempat iaitu ujrah, upah. Secara umumnya, upah itu haruslah diketahui oleh musta'jir, iaitu penyewa. Seterusnya mengenai penamatan kontrak ijarah. Ijarah ini akan terbatal ataupun fasakh bila terdapat beberapa hal yang berikut. Yang pertama, pihak berakad membatalkan akad dengan iqalah, iaitu persetujuan di antara kedua-dua belah pihak. Seterusnya, berakhirnya masa yang telah ditentukan oleh kedua pihak tersebut. Yang ketiga, manfaat yang disewakan hancur ataupun rosak. Yang keempat, salah satu pihak meninggal dunia mengikut mazhab Hanafi. Yang terakhir, khiyar dalam ijarah. Terdapat beberapa khiyar dalam ijarah ini. Yang pertama, khiyar majlis dan khiyar syarat. Dalam kontrak sewa tidak wujud khiyar majlis ataupun khiyar syarat. Ini adalah kerana kontrak sewa ini melibatkan barangan yang tidak wujud ataupun yang tiada, iaitu perkhidmatan. Dan khiyar yang kedua iaitu khiyar aib ataupun khiyar cacat, yang mana tidak sempurna barangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muallim bin Hazhar. Nombor matrik 058211 merupakan pelajar Diploma Usuluddin 2020-2021. Di sini saya ingin membentangkan mengenai isu-isu atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ijarah atau persewaan, khususnya persewaan kereta. Permasalahan yang pertama iaitu apabila perkhidmatan ataupun sewaan yang belum tamat kontraknya, kenderaan itu bertukar pemiliknya, sama ada dijualkan ataupun dihadiahkan oleh pemilik yang asal. Okey. Penyelesaian di sini, perkhidmatan yang dinikmati oleh penyewa takkan terbatal ataupun termasuk, malah diteruskan dan tiada perubahan dalam kontraknya. Manakala pemilik yang asal dan yang baru bertukar secara jual beli, dan bagi pemilik yang baru, pemilik kereta yang baru itu diberi hak untuknya melakukan khiyar ataupun pilihan untuknya meneruskan jual beli ataupun tidak. Ini biasa kes yang berlaku bila pemilik asal tu jual kereta, tahu-tahu rupanya dia buat sewa kereta, lalas pemilik yang baru tak tahu. Itu antara kes yang berlaku lah. So pemilik yang baru ni, apa yang dia boleh buat, dia boleh buat pilihan sama ada nak teruskan ataupun batalkan pemilihan ini. Permasalahan yang kedua iaitu salah seorang daripada pemilik kereta ataupun penyewa kereta meninggal dunia. Di sini kontrak sewaan itu, ijarah itu tidak terbatal, malah diteruskan seperti biasa walaupun pemilik sudah meninggal dunia ataupun penyewa itu dah meninggal dunia. Pada penyewa itu, perkhidmatan itu dia boleh dirasai oleh orang lain ataupun tak dirasai langsung oleh orang lain. Tapi nak diceritakannya, perkhidmatan kereta itu boleh dirasai oleh ataupun diwakilkan oleh orang lain sebenarnya. Walaupun kontrak itu bayaran untuk sewaan kereta itu sama ataupun tidak. Sebenarnya termaktub dekat kontrak sewaan itu sehingga telah diberi tempoh untuk menggunakannya, dan tiada pengecualian sama ada hari-hari yang tak dapat digunakan walaupun si penyewa jatuh sakit ataupun hal-hal yang sedemikian. Penyelesaian yang boleh kita buat bagi mengelakkan rasa kerugian kepada si penyewa, si penyewa boleh mewakilkan kereta sewaan itu kepada orang lain untuk menggunakannya. Permasalahan yang seterusnya, yang keempat. Yang keempat ini, permasalahan ini berlaku apabila si penyewa menggunakan kereta tersebut selepas tamat tempoh. Maka penyelesaian yang kita gunakan
pemilik boleh caskan kepada si penyewa untuk keluarkan bayaran tambahan yang berpadanan dengan tempoh si penyewa telah langgar. Isu yang seterusnya yang boleh kita bangkitkan di sini yang kelima. Isu yang mana ada perbelahan berlaku antara pemilik kereta dan penyewa kereta, yang mana berlakunya sesuatu kerosakan terhadap harta tersebut, iaitu kereta itu di sebelah penyewa mengatakan bahawa dia menggunakan kereta tersebut dengan cara yang berhemat dan tanpa melampaui batas. Dan kerosakan yang berlaku adalah disebabkan bencana alam ataupun sesuatu yang di luar kehendak manusia, ataupun punca kerosakannya disebabkan oleh norma biasa di jalan raya, kerosakan ataupun kemalangan senang kata, sebabnya dilakukan oleh manusia. Bagi di sebelah pihak pemilik mengatakan kerosakan ini berlaku disebabkan oleh penyewa itu sendiri atau kecuaian dan kelalaiannya dalam menjaga dalam memegang amanah kereta tersebut. Sebagai contoh lah, pemilik kata dah tahu sekarang musim terkujuh, dah tahu musim banjir, kenapa tak bawa kereta tu di sebelah tempat yang tinggi, ataupun tutup lubang-lubang yang boleh air masuk dalam kereta menyebabkan kerosakan. Patutnya penyewa kena fikir benda tu. Pemilik kata pula dekat penyewa. Okey, di sini penjelasan yang kita boleh gunakan adalah pembelahan ini kita akan menangkan di sebelah pihak penyewa. Sebab apa? Rasionalnya penyewa berada di tempat itu dan lebih meyakini yang dakwaan penyewa dipercayai. Maka dengan sumpah penyewa itu sendiri, dakwaan penyewa itu diterima. Okey. Permasalahan yang terakhir di sini, yang keenam, perbezaan dakwaan mengenai pemulangan kereta tersebut. Di sebelah pihak penyewa mengatakan dia telah memulangkan kereta itu kepada pemilik, manakala di sebelah pihak pemilik kereta itu mengatakan penyewa belum pulang lagi kereta ke dia. Okey, di sini dakwaan yang berhak untuk diterima adalah sebelah pihak pemilik. Jika difikirkan balik rasionalnya, kalau katanya kereta dah ada di tangan pemilik, kenapa pemilik kata tak ada lagi kan? So dengan sumpah si pemilik, dakwaan pemilik itu diterima. Okay, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haziq bin Marahat, nombor metrik 058-230. Baiklah, antara cabaran ijarah dalam dan pelaksanaannya dalam pembiayaan kereta, semestinya memang tidak dapat dinafikan bahawasanya terdapat pelbagai masalah yang berlaku di dalam ijarah sendiri, iaitu apabila seseorang itu hendak menyewa kereta, penyewa menyewakan kereta ini kepada orang yang disewa dengan kereta yang disewa tersebut. Maka yang menjadi cabaran pada zaman kini ialah apabila penyewaan kereta tersebut mestilah dilakukan perantaraan dengan bank. Maka di situ terdapat beberapa perkara yang mana dikenali sebagai sewa konvensional, iaitu seseorang itu perlulah meminjam kepada bank, kemudian perlu membayar kepada bank dengan kadar faedah yang ditentukan. Maka di situ timbullah riba. Maka di situ timbullah riba yang mana tidak baik untuk masyarakat kerana tidak mematuhi syarak. Maka telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan, iaitu konsep yang dinamakan sebagai ITAP, iaitu konsep ini merupakan suatu konsep yang mematuhi syariah, yang mana konsep tersebut merupakan dua kontrak, iaitu yang pertama sekali kontrak sewa menyewa, kemudian yang kedua kontrak membeli, yang tidak dikenakan faedah kepada seseorang itu kerana bank sendiri membeli keseluruhan kereta tersebut kemudian menjual kepada pembeli tersebut dengan harga yang diberikan oleh bank. Maka secara kesimpulannya jelaslah bahawasanya ijarah ini merupakan suatu konsep syariah yang mana memudahkan masyarakat memanfaatkan suatu perkara dalam tempoh yang tertentu
dengan syarat-syarat yang tertentu yang tidak melanggar sebarang perkara yang merosakkan masyarakat yang lain. Di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, maka hendaklah kamu memberi upah kepadanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.